بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulakan pertemuan kita pada petang ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Thumma amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Petang ni petang yang ke-23 daripada bulan Ramadan 1443 Hijrah. Allah masih lagi menjangkan usia, berikan kita kelapangan, kesihatan, sama-sama berada dalam tazkirah ringkas insya-Allah pada petang ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan kebaikan dunia dan akhirat insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu rahmati Allah Taala sekalian, saya rasa baru-baru ni yang sebahagian yang hadir pada hari ini ada melihat di dalam internet dan sebagainya berkaitan dengan sekali lagi serangan daripada orang-orang Yahudi terhadap orang-orang Islam Palestin di Baitul Maqdis. Dan untuk makluman ayah-ayah guru sekalian, pembantaian orang Yahudi kepada orang Palestin ni dia berlaku setiap tahun bulan Ramadan. Kira setiap tahun bulan Ramadan pasti akan ada orang-orang Yahudi akan cuba menindas, melanyak orang-orang Islam yang ada di bumi Palestin. Dan tahun ni tak terkecuali, termasuk juga sampai kena ikat dan sebagainya. Tak apalah. Saya tadi bila 2-3 hari ni duk tengok tentang peristiwa tu, saya adalah kita cari sikitlah berkaitan dengan isu jihad ataupun berkaitan dengan isu perjuangan orang-orang yang terdahulu ataupun berkaitan dengan perjuangan para sahabat Nabi SAW dulu dalam memelihara agama Islam, dalam mempertahankan agama Islam. Dan saya ada jumpa beberapa kisah yang ada dalam kitab ni, kitab yang sedang saya pegang ni, kitab Al-Fawaidul Mukhtarah Lisaliki Tariqil Akhirah, yang mana kitab ini disusun oleh Habib Ali bin Hasan Bahrun, yang mana beliau seorang ulama daripada Indonesia, ada lagi sampai sekarang, yang mana beliau mengambil pengajaran ataupun menulis kitab ni, beliau mengambil daripada pengajiannya ataupun daripada pembentangan, daripada pengajaran yang diberikan oleh guru beliau, iaitu Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Ni pun seorang ulama besar yang masih ada lagi di Madinah Al-Munawwarah, ada sampai lah, tapi umur lanjutlah. Antara ulama besar mazhab Syafi'i yang ada atas dunia lah ni, ada lagi di Madinah, tapi beliau kena tahanan berkurung di Madinah. Kerajaan Arab Saudi tak bagi dia bergerak bebas. Hatta saya dapat makluman kata nak pergi ke Masjid Nabawi pun susah. Dia ada sampai lah. Jadi anak murid beliau mengaji dengan Habib Zain ni. Jadi anak murid beliau himpunkan pengajian beliau, apa yang disampaikan oleh guru beliau tu, dia simpun, dia buat dalam kitab ni. Terbaiklah kitab ni. Kan? Jadi hari ni saya nak kongsi sikit, oleh kerana peristiwa tu duk berlaku ataupun baru berlaku ya di Palestin. Saya nak kongsi sikit berkaitan dengan perjuangan para sahabat Nabi SAW dulu, yang mana mudah-mudahanlah kita dengar cerita-cerita ni bukan nak suruh turun pergi perang, dah. Bukan nak suruh pergi mengamuk, pergi bakar kedutaan ke apa, dah. Tapi kita nak tengok kedudukan kita hari ni dalam isu ni berbanding dengan para sahabat dulu. Cuba kita tengok para sahabat dulu bila berkait dengan nak mempertahankan Islam, nak mempertahankan agama Islam ni, nak lawan musuh yang menentang Islam ni. Cuba kita tengok sahabat dulu buat lagu mana, sahabat dulu semangat dia macam mana, sahabat dulu dia punya tindakan dia macam mana. Lepas tu kita banding dengan kita hari ni, ukur tengok kita duduk level mana. Sebab Nabi SAW bersabda, siapa yang mati, man mata walam yaghzu, siapa mati tapi tak berjuang langsung, tak ada pun usaha nak mempertahankan agama, walam yuhaddits nafsahu, dan dia pula tak ada cita-cita pun nak tahan agama dia, tak ada langsung, kepala pun tak fikir, hati pun tak teringin, dia tak ada langsung. Rupanya Nabi kata orang ni mati
dia ada titik-titik munafik dalam diri dah. Tak ada langsung. Dia tak buat apa langsung satu. Lepas tu dia tak ada cita-cita nak buat apa langsung. Dia kira hidup Ustaz, boleh makan, boleh tidur, boleh kerja, boleh apa, cukup. Dia tak ada langsung cita-cita paling tidak nak jaga agama dia sendiri. Rupanya orang macam ni mati, rupanya ada munafik dalam diri rupanya. Dan ingatlah, orang munafik tempat dia neraka tu. Jadi kita ambil lah sikit, kita tengok. Hari ni kita bukan nak bicara tajuk tu, kita nak bicara, kita nak tengok macam mana keadaan orang-orang Islam dulu, khususnya para sahabat dalam isu ni. Lepas tu kita ukur dengan kita tengok. Mudah-mudahanlah kita boleh ambil sikit pengajaran. Saya pun nak baca kitab ni tengok tu dia beza jauh dengan kita. Jauh sangat, kan? Baik. Untuk kisah yang pertama, kisah ni ada dalam Riyadhus Salihin. Saja share, kita ambil cerita yang petang ni. Tapi kitab ni dalam bahasa Arab, saya baca bahasa Arab dulu, saya terjemah. Baca terjemah macam tu lah. Bagi nampak point tu. Baik. Cerita dia macam ni. Qala Harithah bin Nu'man radhiyallahu ta'ala anhu. Berkata seorang sahabat yang nama dia Harithah bin Nu'man. Ya Rasulullah, ud'ullaha li bisyahadah. Ya Rasulullah, boleh tak doa kat Tuhan supaya aku ni mati syahid? Minta kat Nabi supaya Nabi doa dia mati syahid. Kita bulan Ramadan 20 berapa hari dah, ada tak kita doa minta mati syahid? Ataupun doa supaya kita boleh bantu sesuatu tentang agama Tuhan, ada tak? Kan kita doa supaya panjang umur, murah rezeki, diberi ibadat, diberi kekuatan, betul? Yang tu betul. Tapi tengok sahabat jumpa Nabi, ud'ullah ya Rasulullah, doalah pada Allah supaya aku ni mati syahid. Fada'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi doakan dia supaya dia dapat mati syahid tu. Nabi doa supaya dia dapat mati syahid tu. Apa yang berlaku dalam kitab ni sebut, fakana awwala man istushhida yauma Uhud. Rupanya Sayyidina Harithah bin Nu'man ini berkat doa Nabi SAW, dia menjadi orang yang pertama mati dalam perang Uhud. Kira perang Uhud yang para sahabat meninggal dunia 70 orang tu, dia nombor 1 meninggal. Berkat doa Nabi SAW. Sahabat minta nak mati syahid, kita sampai sudah tak nak minta mati pun tak. Beza banyak tu. Baik, yang syuknya kat sini. Falamma balagha ummuhu dhalika ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bila mak Sayyidina Harithah ni tahu kata anak dia terlibat dalam perang Uhud, anak dia turun perang Uhud, mak dia tanya. Faqalat, mak dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni an ibni Harithah. Ya Rasulullah, cerita Ustaz, anak aku Harithah ni jadi lagu mana? Bila perang Uhud selesai, para sahabat balik ke kota Madinah. Sampai Madinah, mak dia tanya, ya Rasulullah, anak aku lagu mana? Harithah tu jadi lagu mana? Mak dia kata, fa in yaku fil jannah falan abkiya walan ajza'a. Kalau dia dapat syurga, aku sama sekali tak akan teriak atas kematian dia. Kalau dia masuk perang ni, dia mati, dia dapat syurga, aku sikit pun tak mau teriak, aku sikit pun tak mau merau. Mak abang tu, nah abang kata mak pun kemas, mak mau anak dia mati syahid. Kita mana ada lah, tak ada. Kita tak ada, jiwa ni tak ada, hilang terus pada kita lah. Bukan hilang pada orang mengaji lah, hak mengajak pun sama, kita hilang. Ada kita doa, ya Allah jadikan anak-anak aku orang-orang yang mati syahid. Mati syahid tu banyak. Bukan setakat mati syahid tu di medan perang. Mati syahid medan perang satu hal. Kan kita mengaji dah dulu, mati lemah pun mati syahid, mati sakit dalam badan mati syahid, mati, kan banyak jenis mati syahid. Tapi mati syahid paling besar pahala, mati syahid di medan perang. Ada kita doa anak-anak kita mati syahid. Apalah kita ambil pengajaran. Saya pun ambil pengajaran agak benar ni. Baik. Mak dia kata, kalau anak aku ni dapat syurga, aku sikit tak mau teriak, aku sikit tak mau merau. Wa in yakun ghayra dhalik, tapi kalau anak aku tak dapat syurga, bakaitu ma ishtu fi dunya. Seumur hidup aku akan teriak.
Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, baginda mengatakan, "Ahabilti ya Umma Harithah." Bahasa mudah kita kata, kira apa hak kamu fikir tadi anak kamu dapat syurga tu betul dah tu. Senang terjemah tu. Hak kamu jangka tu betul dah tu. Wahai Ummu Harithah, wahai mak Harithah, innaha jinanun kathirah. Dia dapat ganjaran syurga yang sangat besar. Wa inna ibnaki asabal firdaus al-a'la. Anak kamu lah dia dapat ganjaran syurga firdaus yang paling tinggi sekali. Anak kamu dapat syurga firdaus paling tinggi sekali. Tahu mak dia buat apa? Faraja'at, mak dia patah balik wahya tadhaku, sambil balik tu gelak. Balik tu gelak. Sambil mak dia kata wa taqul, mak dia kata bakhil laka ya Harisah. Bakhil tu maksud dia untung sungguh hai Harisah, untung sungguh hai Harisah. Sambil duk jalan balik duk kata untung betul anak aku ni, untung sungguh anak aku ni. Rupanya balik dalam keadaan gembira, sebut pula untung sungguh anak aku, untung sungguh anak aku. Allahu akbar. Cerita ni ada dalam apa Ustaz? Ada dalam Riyadhus Salihin. Hadis 1316. Itu satu contoh cerita orang-orang yang nak dapatkan syahid dan ibu bapa pun menginginkan anak-anak dia syahid. Allah. Kita ada tak ada boleh duduk kategori ni? Tu nak kena fikir tengok lah. Pakat-pakat kena fikir. Betul, dari sudut ibadat kita kena pulun, betul. Dari sudut amal ibadat kena cari, betul. Tapi dari sudut mempertahankan agama Tuhan pun kena cari ya. Para sahabat dulu mereka tak memisahkan kehidupan mereka daripada perkara-perkara ni. Kisah yang kedua, ni lagi sakan. Saya rasa ramai yang mendengar cerita ni. Mimman akramahu Allahu bisyahadah yauma Uhud, di antara orang yang Allah Taala bagi mati syahid dalam perang Uhud, salah seorang sahabat. Saya rasa ramai orang kenal nama ni, pernah dengar nama ni. Sayyidina Hanzalah, ghasilul malaikah, orang yang dimandikan oleh para malaikat dalam perang Uhud. Dah dengar kan cerita kan? Wa huwa Hanzalah ibnu Abi Amir, nama dia Hanzalah bin Abi Amir. Fa innahu lamma sami'a as-sayhata wa huwa ala imratahu qama min fawrihi ila al-jihad. Waktu panggilan perang Uhud perang Uhud kan berlaku tahun ketiga. Waktu Nabi SAW seru para sahabat turun pergi perang Uhud, panggilan perang Uhud tu sampai. Rupanya dia masa tu duduk bersama dengan isteri dia. Wa huwa ala imrati, maksud dia duduk bahasa kita lah jimak lah. Duduk jimak dengan bini time tu. Baru nikah. Dengar panggilan tu, qama min fawrihi, cepat-cepat cepuh bangun terus. Buat apa? Siap barang terus keluar. Walam yasbah li nafsihi an yata'akhkhara 'anil khuruj hatta yaghtasila. Dia sikit pun tak bertangguh walaupun waktu tu dia sedang hadas besar. Tengah hadas besar tu, tak dan nak mandi. Kalau boleh apa salahnya dia lewat sikit. Pasal apa? Nu Nabi panggil perang, lewat sikit mandi dulu. Bukan mandi lama macam kita. Mandi wajib dulu lepas tu keluar. Tak dan mandi wajib terus keluar. Fastushhida, dalam perang Uhud mati syahid. Wa huwa junubun, dalam keadaan dia berjunub, duk hadas besar. Sebab apa jadi macam tu Ustaz? Ulama bahas kenapa Sayyidina Hanzalah ni jadi macam tu. Jawapan mudah dia, sebab jiwa dia sangat sayang dengan jihad tu. Jiwa dia sangat sayang nak pi tahan agama Tuhan, nak lawan musuh tu. Sampai dalam keadaan berjunuk pun tak ada, junuk pun belakang kira. Turun tu. Tu panggilan jihad. Kita Tok Bilal duk azan kiok panggil mai sembahyang, tak mai. Bukan pergi perang pun, pergi sembahyang tak mai. Dengar qamat Ustaz sampai ke rumah dengar qamat, tak mai. Para sahabat dengar panggilan jihad turun dalam keadaan junub. Fa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu anna al-malaikata tughassiluhu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kepada para sahabat, malaikat sedang mandikan jenazah dia. Malaikat sedang uruskan pemandian jenazah tu. Maksud dia malaikat sedang mandi wajib kepada Hanzalah.
Rupanya bila balik ke Madinah, bila selesai perang, habis selesai semua pengkebumian Hanzalah semua selesai, bila balik main ke perang, balik main ke Madinah, isteri dia tanya, "Masya'nahu, macam mana suami aku ni? Waktu turun nak pergi perang dulu dia hadiah besar." Mana ada siapa tahu hadiah besar? Kan? Yang tahu pun isteri dia ya. Balik-balik isteri dia tanya, "Laki aku ni macam mana?" Kan? Maksud dia nak tanya macam mana urusan suami aku ni, dia mati syahid padahal dia hadiah besar. Lalu mereka bertanya kepada, minta maaf, isteri dia bertanya kepada para sahabat, lalu fa akhbartuhumul khabar. Jadi kawan-kawan sahabat-sahabat ni pakak bagi tahu cerita tersebut. Cerita apa? Cerita Sayyidina Hanzalah dimandikan oleh malaikah selepas dia meninggal dunia. Cerita ni dirakam dalam kitab ni, tujuan dia apa Ustaz? Nak bagi tahu tentang apa? Hikayat para sahabat yang bersemangat untuk mempertahankan agama Tuhan. Hatta tak tangguh sesaat untuk mandi wajib, terus turun ya. Cuba bandingkan kita. Beza banyak orang, beza banyak orang lah. Saja share lah, saja share. Nak abang kata kita ni tu kata, ni contoh iman para sahabat kuat. Kita banding dengan iman kita yang sangat lemah. Tadi saya duduk beletak di Darul Hadis. Simple ya. Ni bukan tajuk jihad ni. Saja kita share. Ayah-ayah yang ada di sini, kita ada isteri, kita ada bini. Kita duduk dengan bini kita ataupun ibu-ibu di belakang ada suami. Bayang suami sendirilah. Ayah-ayah ada isteri. Cuba bayang kalau kita duduk dengan bini kita di rumah, tapi bini kita ni kepala dia fikir lelaki lain. Ni contoh ya. Mulut dia bila bercakap duk sebut tentang lelaki lain. Tindakan dia walaupun dia uruskan kita sebagai suami, tapi di samping dia urus kita sebagai suami, dia duk tumpu juga kat lelaki lain. Kat kita dia beli baju raya, kat lelaki tu pun beli baju raya. Padahal bukan lelaki dia. Kat kita dia buat makan, dia hantar juga kat lelaki tu. Kita sebagai suami rasa mana? Marah. Marah no. Siapa lelaki normal marahlah. Kalau tak marah langsung, dia rasa tak apa tu sewil. Kan? Tapi kalau lelaki normal, dia marah. Saya saja buat contoh perumpamaan tu, kita nak kait dengan Ramadan lah ni. Sajalah tak ada kaitan dengan jihad, saja kait ya. Kita nak kait dengan Ramadan ni. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mengaji hari ni, kita sekarang berada dalam bulan Ramadan. Tapi ada sebahagian manusia, walaupun dia duduk dalam bulan Ramadan, tapi pemikiran dia duduk dekat Syawal. Hari-hari fikir raya. Fikir raya nak pergi mana, raya nak buat apa, tapi fikir pasal Syawal. Mulut berbicara tentang Syawal. Mulut duk cakap tajuk raya. Telinga dengar tentang perkataan yang berkait dengan raya. Hatta tindakan pun tindakan yang menunjukkan raya. Patutnya bulan Ramadan tumpu dulu Ramadan. Raya tu bersiap sikit-sikit sudahlah. Tak apalah. Ramadan ni besar ni. Dah. Ujung-ujung Ramadan ni dia duk tumpu raya ya. Ayah-ayah ibu-ibu perasan tak? Kata Ramadan merasa hati tu kalau kita buat begitu. Sebab Ramadan juga makhluk Allah Ta'ala. Dia berasa tu kita buat begitu tu. Kita duduk dalam bulan Ramadan tapi duduk bicara tajuk Syawal. Pasal apa jadi begitu Ustaz? Tu yang kata tu kelemahan iman kita. Macam tu lah. Sebab tu kalau boleh dalam tempoh masa lebih kurang 6-7 hari ni, kalau boleh fokus sikit Ramadan. Jangan sampai tahap nak tumpu Syawal, apa yang ada dalam bulan Ramadan ni terbarai. Jangan. Tarawih sebelum ni boleh buat 20 Ustaz. Main-main 10 lah, tinggal 8 je. Hak sebelum ni buat 8, main-main ujung Ramadan ni tak ada terus, hilang. Pasal apa? Duk kalut raya. Tak kena. Tak kena sangat lah. Bulan Ramadan siang hari boleh duk zikir, wirid apa dan Ustaz. Main-main ujung-ujung ni tak dan Ustaz. Pasal apa? Duk tolong bini buat kuih raya. Game lah. Kena jaga tu. Benda-benda macam tu kena jaga. Nah, tadi saja share tajuk ni di Darul Hadis tadi. Saja kita share selit masuk dalam ni. Nak menunjukkan kata iman kita tegak tu lah. No? Baik. Cerita yang terakhir, last. Kana Amru bin Jamuh a'raja syadid al-araj. Ada seorang sahabat Nabi SAW yang namanya Amru bin Jamuh. Dia ni tempang, kaki capit. Tapi bukan capit sikit-sikit ni, capit sungguh.
Kaki dia tu memang capik sungguh. Wa kana lahu arba'atun banin. Dia ada 4 orang anak. 4 orang anak jantan, anak lelaki, ada 4 orang. Syababun yaghzuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Gaza. Yang syoknya anak-anak dia 4 orang ni kalau ada perang semua turun. 4 turun perang. Dia tak biar seorang pun duduk di rumah. 4 dia ligan suruh turun pergi perang. Baik. Falamma tawajjaha ila Uhudin arada an yatawajjaha ma'ahu. Bila berlaku perang Uhud, Amr bin Jamuh ni teringin nak turun pergi perang walaupun capik teruk, walaupun kaki tu teruk, mudarat teruk dah. Tapi mai perang Uhud nak turun pergi juga sekali dengan anak-anak dia 4 orang tu. Faqala lahu banuhu. Anak dia kata apa? Inna Allah Ta'ala qad ja'ala laka rukhsatan. Ayah, Allah Ta'ala dah bagi pelepasan pada ayah. Ayah ni sakit tak turun pergi pun tak apa. Kan? Ayah tak larat, ayah sakit tak turun pergi perang pun tak apa. Tuhan bagi rukhsah. Ha. Falau qa'ata, kalau ayah ni duduk di rumah saja, ayah tak payah pergi, ayah duduk rumah ya. Wa nahnu nakfika. Kami saja turun pergi 4 orang cukup dah. Faqad wada'allahu 'ankal jihad. Allah Taala akan bagi kat kamu, minta maaf dah, Allah Taala dah angkat kewajipan jihad tu daripada kamu. Kamu tak payah turun dah, kami turun pun cukup dah. Anak-anak dia kata. Rupanya Sayyidina Amr bin Jamuh ni bila dengar anak-anak dia cakap macam tu, rupanya dia tak duduk saja tu. Fa'ata Amr bin Jamuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Amr bin Jamuh dalam keadaan capik teruk tu, terus pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, inna baniya haula'i yamna'unani an akhruja ma'aka. Ya Rasulullah, ni anak-anakku ramai-ramai ni, depa duk sekat aku daripada turun pergi perang. Depa duk sekat aku daripada turun pergi Uhud ni anak-anakku ni. Wallahi, demi Allah, aku mengharapkan inni la arju an ustashhida. Aku ni duk harap nak mati syahid. Dalam keadaan tak sempurna tapi teringin nak mati syahid. Aku nak mati syahid ni. Fa abata'a bi arjati hadhil jannah. Aku nak, bahasa mudah, aku nak rebut syurga walaupun aku capik. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba tengok Nabi kata apa. Nabi bila tengok Sayyidina Amr ni semangat sungguh, Nabi kata, amma anta, hai Amr bin Jamuh, faqad wada'a Allahu 'ankal jihad. Wahai Amr bin Jamuh, Allah Taala dah angkat dah jihad daripada kamu. Kamu ni tak wajib dah turun jihad, tak pi pun tak apa. Kamu tak pi pun tak apa, tapi semangat nak pi. Yang ni yang saya kata tadi tu, kita kena ada semangat tu. Semangat dalam mempertahankan ajaran Islam walaupun kita tak terlibat, kita tak buat apa, tapi semangat tu kena ada. Cita-cita tu kena ada. Orang hina agama, orang hina Islam, orang hina apa, kita kena ada rasa. Orang lanyak adik-beradik kita di Palestin, kena ada rasa. Paling tidak tak boleh nak pi ustaz, tak boleh bantu, tak boleh bagi duit, kena ada rasa. Jangan tak ada rasa langsung Baik pergi ke depa, depa kena lanyak, baik pergi ke depa, kita boleh raya sudah. Kena ada rasa. Rasa tu kena ada. Baik. Nabi kata pada Amr bin Jamuh, kamu tak wajib jihad dah, tak payah pi pun tak apa dah. Wa qala li banihi, Nabi kata pula ke anak-anak dia, wa ma alaikum an tad'uhu la'alla Allah azza wa jalla an yarzuqahu syahadah. Ni kamu ni anak-anak, dah ayah kamu nak pi tu, janganlah sekat, biar pi lah, bagilah dia pi, mudah-mudahan Allah Taala bagi kat dia syahid. Mudah-mudahan Allah Taala bagi kat dia tu mati syahid. Fa kharaja ma'a Rasulillah. Amr bin Jamuh ni dah anak-anak dia dapat pesanan dia tu, tak apalah, ajak ayah pi, bagi ayah pi, bagi kebenaran ayah turun. Rupanya bila turun dalam perang, fa kharaja ma'a Rasulillah, dia keluar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa qutila yauma Uhudin syahidan. Rupanya Amr bin Jamuh hak capik teruk tu mati syahid dalam perang Uhud. Mati syahid perang Uhud. Allah. Baik. Warawa Ibnu Abdul Bar dalam Al-Isti'ab, ada satu riwayat disebutkan dalam kitab Al-Isti'ab, annahu lamma kharaja ma'al mujahidin istaqbala al-qiblah wa qala Allahu akbar. Waktu Amr bin Jamuh ni nak keluar, ada satu riwayat dalam riwayat hadis dalam kitab Al-Isti'ab, Amr bin Jamuh ni sambil keluar, dia waktu berjalan dengan tentera tu, dia menghadap kiblat, dia angkat tangan doa.
Dia kata apa? Allahumma rzuqni syahadah, ya Allah, kurniakan aku mati syahid. Wala turaddini khaiban ila ahli, jangan bagi aku balik dalam keadaan malu pada ahli keluarga aku. Bagi aku mati syahid. Minta nak mati syahid. Tahu no? Kita tak tahulah kena bagi ada rasa macam ni, kena ada. Jangan tak ada langsung. Ada semangat nak mati syahid. Sayyidina Umar doa, Allahumma amitni fi sabilik, ya Allah, matikan aku dalam jihad pada jalanmu. Wa amitni fi diyari habibik, matikan aku di bumi nabimu. Dua-dua dapat. Sayyidina Umar mati, minta nak mati syahid, minta nak mati di bumi Madinah. Dua-dua dapat. Kan Sayyidina Umar kena tikam dengan pisau beracun umur 63 di Masjid Nabawi. Perak kena tikam, mati syahid umur 63, dikebumikan di Madinatul Munawwarah. Dua-dua dapat. Lepas tu kita kalau boleh doa. Ni bulan Ramadan ni doa sekalian. Doa biar mati syahid, doa biar mati dalam keadaan sujud, doa mati dalam keadaan kotlah dapat mati bulan Ramadan, tapi jangan minta mati tahun ni lah. Kan? Minta ni rupanya time Ramadan kan mustajab doa. Minta mati syahid, minta mati bulan Ramadan, minta mati di bumi Madinah, minta mati di tempat yang baik, mati dalam keadaan kita tak mengaibkan siapa-siapa, mati dalam keadaan ahli keluarga kita berasa berbangga dengan kita. Doa. Sahabat ni minta doa nak mati syahid. Allahu akbar. Faruziqaha radhiyallahu ta'ala anhu. Allah Ta'ala bagi rezeki tu pada dia. Allahu akbar. Minta nak mati syahid. Nabi kata apa? Minta maaf, dalam hadis ni sebut dia direzekikan dengan mati syahid. Wahina izin, waktu itulah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi inna minkum man law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Nabi kata demi diriku dalam kekuasaan Tuhan, ada di kalangan manusia ni yang minta kepada Allah, minta sungguh-sungguh pada Allah, Allah Taala bagi pada dia. Antaranya Amru bin Jamuh. Nabi kata aku melihat dia sekarang sedang berada di dalam syurga dengan kakinya yang tempak. Cerita ni ada dalam kitab Manhajus Suwar dan juga ada dalam kitab Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad, tak silap saya Imam Ibnul Qayyim. Ada dalam kitab tersebut. Jadi ayah ibu-ibu dirahmati dan dikasihi oleh Allah Taala sekalian, hari ini saya share dengan ayah ibu sekalian 3 kisah berkaitan dengan orang-orang yang berjuang pada jalan Allah dan ada semangat untuk mati syahid. Jadi kesimpulan daripada cerita ni, yang pertama, kalau bolehlah kita minta pastikan kita ni ada semangat untuk berjuang, ada semangat untuk mati syahid. Itu nombor 1. Yang kedua, dalam bulan Ramadan ni ambillah kesempatan untuk memperbanyakkan doa supaya kita mati dalam keadaan yang baik. Tak kiralah mati syahid ke, mati di tempat yang baik ke, mati dalam keadaan yang baik ke, mati di masa yang baik ke, kalau boleh minta. Kerana doa pada bulan Ramadan tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa. Dan yang ketiga, sama-samalah kita tanam rasa semangat untuk mempertahankan agama Allah. Kerana tidak ada rasa semangat langsung untuk mempertahan, akan muncul sifat-sifat munafik dalam diri manusia. Tengok no. Mudah-mudahan perkongsian tersebut ada manfaat dan pengajaran untuk kita bersama. Boleh no? Insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Saya pun duk cari nak bicara tajuk apa, tak ada modal habis. Kan? Jadi tak apalah, mudah-mudahan tajuk ni kita ambil sikit, mungkin rare, berbeza sikitlah daripada tajuk Ramadan, tapi bersempena dengan Ramadan, saya fokus kita minta doa pada Allah supaya dimatikan dalam keadaan yang baik. Bersempena dengan bulan Ramadan yang sangat mustajab doa ni. No? Insya-Allah. Mudah-mudahan perkongsian kita hari ini ada faedah dan manfaat untuk kehidupan kita insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma rzuqna syahadata fi sabilik wa rzuqna syahadata fi diyari habibik sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.